Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya linki. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah juga pemerintahnya dan penghulunya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna. Ata'u Jibrilu ala rasulina. Kalamu Rabbina hidayatuna. Ata'u Jibrilu ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita. Diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita. Diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Inspirasi Inforia Islam. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.
membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Tim memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Tim Inspirasi Inforia Islami. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan BioOxy Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang charge tambahan. Bayaran bermulaan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ni ada bonus belian tunai iaitu servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung, boleh beli secara tunai dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang! Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali itu. Belilah BioOxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing 013-388-8317. 013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, nak beli ke, nak servis ke, atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Wisel, anak syarikat Universiti Islam Selangor akan menganjurkan satu kursus bahasa Arab yang akan diadakan di Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Kursus yang diberi nama Kibar Madinah ini merupakan kursus intensif bahasa Arab yang akan dijalankan di kampus Universiti Islam Madinah. Penganjuran kursus ini adalah kerjasama antara Wisel dan Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Orang ramai yang berminat boleh menghubungi talian 011-2899-0687 atau layari Facebook rasmi Wisel untuk mendapatkan maklumat lanjut dan pendaftaran. Pendaftaran masih dibuka sehingga 1 Oktober 2023. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Kota Kinabalu 93.9 FM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat.
bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita, rancangan ilmu kita, iaitu rancangan Tadabbur. Di setiap hari Jumaat ini, salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Jom nak sama-sama bawakan pertemuan ini kepada anda. Boleh tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Okey, sama-sama juga kita boleh berinteraksi, like, komen, share lah banyak-banyak untuk kita sebarkan lagi kebaikan, manfaatnya ini kepada orang lain juga. Moga kita dapat saham pahala di situ, insya-Allah. Okey, menerusi rancangan Tadabbur seperti biasa. Jom kita nak sama-sama ikuti lagi perbincangan ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang dah pun ada di talian kita nak mengalu-alukan kehadiran doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, seadanya macam biasa hari Jumaat nanti Dr. Samsul. Alhamdulillah. Doktor okey ke di sana, doktor semuanya? Jumpa lagi ya. Ya, betul. Okey ke doktor di sana? Alhamdulillah semuanya okey. Syukur. Syukur alhamdulillah. Kan. Alam mayuram macam mana biasa. Yelah kan, jadualnya. Salam pagi Jumaat kita. Betul. InsyaAllah semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran sebaiknya kan doktor, untuk tugasan maupun apa sahaja aktiviti kita, insyaAllah. Doktor, jom kita nak sambung lagi menerusi surah kita, nak sama-sama tadabbur. Jom sama-sama buka Quran cepat-cepat. Okey, dekat telefon pintar ke, Quran yang kita ada ni, kita Al-Quran kan kat rumah tu, boleh sama-sama buka. Kita nak terus lagi dengan tadabbur kita surah Abasa ayat ke-21. Jom kita nak sama-sama dengarkan doktor. Ayo kita mulakan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang dimuliakan lagi dihormati DJ Syafiq Sama. dan juga kepada para pendengar, adik hakim yang dihormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Amin. Di mana saja kita berada, mudah-mudahan pertemuan kita ini akan bermanfaat dan Allah berikan kebaikan bersama, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat untuk sentiasa beriltizam dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan hidup mati kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik, kita akan baca daripada ayat 21 sampai insya-Allah sampai habis lah kot. Nampak pendek saja baki daripada surah Abasa ini. Jadi kita baca dulu lah daripada ayat yang ke-21 sampai ke 30 dulu. Kita tengok macam mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. Baik. Yang bermaksud, kemudian dia mematikan lalu menguburkannya. Kemudian jika dia mahu, dia bangkitkannya semula. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang dia, yakni Allah, perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Kami yang telah mencurahkan air dengan melimpah ruah daripada langit. Kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami menumbuhkan biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon korma dan kebun-kebun yang subur. Baik. Jadi ini daripada ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan kita dan juga Allah lah yang mematikan kita. Dalam hal ini sebenarnya
daripada awal lagi tema surah Abasa ini adalah latar belakangnya nak mengajar kita untuk kita melihat dengan mata hati. Ya. Ya, bila Nabi SAW ditegur oleh Allah SWT yang hanya melihat Abdullah bin Ummi Maktum dalam keadaan yang buta itu, dalam keadaan yang kita katakan tidak sempurna di segi zahir, tapi di segi keimanannya, Abdullah bin Ummi Maktum adalah merupakan orang yang cukup bernilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nampak itu adalah merupakan satu kita katakan penilaian, ya, Allah Ta'ala nak ajar kita tentang bagaimana sesuatu perkara itu kita kena tengok dengan mata hati, ya. Jadi di situlah sebenarnya Allah SWT nak memberitahu kepada kita kerana dengan mata hati itu, ya, sesungguhnya dia akan dipandu, ya, dengan fitrah, dengan sesuatu bentuk yang membawa kita kepada kebaikan. Jadi dalam hal ni Allah menyatakan sesungguhnya kemudiannya Allah mematikan dan menguburkan. Hakikat kematian kita ni hanya Allah Ta'ala saja yang tahu di mana kita itu mati dan di manakah kubur kita. Hakikatnya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Thumma idza syaa ansyarah, dan kemudian jika dimahu dibangkitkannya kita itu semula. Semua itu adalah ketetapan yang telah Allah Ta'ala berikan di atas takdir kita. Sebab tu kalau kita nak menjadi seorang yang benar-benar beriman, di antaranya adalah kita kena menjaga keimanan kita terhadap qada dan qadar. Ya, bahawa apa pun yang berlaku pada kita, ya, di mana kita mati, kemudian macam mana kita dibangkitkan, ya, semuanya itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sering kita ucapkan dan kita sebutkan, orang yang mati ni dia akan dimatikan mengikut cara kehidupan dia. Ya. Kalau cara kehidupannya itu baik, maka dia pun dia akan dimatikan dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Ya. Tiba kita baru ni contohnya yang meninggal di tragedi Elmina tu, ya. Ada seorang ustaz yang hafaz Quran, ya, walaupun dalam keadaan api yang sangat marak mereka, ya, sampai membakar orang lain, tapi tidak membakar dirinya. Ya, jasadnya tetap kokoh, ya, tetap utuh, ya, dan kemudian auratnya dijaga. Jadi ini semua adalah merupakan iktibar bagi kita yang hidup, bahawa sesungguhnya orang yang Allah pelihara itu tetap Allah akan peliharakan walaupun macam mana keadaan dia sekalipun. Ialah mati tetap akan mati, ketetapannya dah sampai, tapi cara matinya itu adalah merupakan cara mati yang terbaik, ya, untuk dia. Jadi ini satu benda yang dapat kita lihat, ya, sebagai satu iktibar bahawa sesungguhnya semuanya itu di tangan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita serahkan diri kita pada Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, insya-Allah perakhiran kita itu akan jadi baik. Dalam kitab Ibn Athaillah, Imam Ibn Athaillah menyatakan min alamatil mujhi fin nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Dan di antara tanda-tanda kejayaan seorang itu di hujung perjalanannya adalah di awal-awalnya itu dia merujuk pada Allah. Jadi kita kalau pengakhiran kita baik, waktu kita hidup ni lah kita kena perbaiki, ya. Kita kena isikan dengan ketaatan, kita kena isikan dengan kebaikan, ya, supaya nanti bila kita meninggal dunia nanti Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita. Malah bukan setakat itu saja, malah di waktu itu orang-orang yang menyaksikan kematian kita juga akan memuji dan juga mengatakan, Masya Allah, mayat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang amal, dalam keadaan yang membuat amal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu benda yang kalau kita lihatkan, ini satu perkara yang kita kena betul-betul hati kita serahkan kepada Allah, ya. Baik. Jadi di situlah Allah menyatakan Allah lah yang menghidupkan dia, Allah yang mematikan dia, Allah yang menguburkan dia. Kemudian Allah Ta'ala juga lah nanti akan membangkitkannya, kan. Baik, kemudian disebutkan kalla lamma yaqdil ma amarah. Jangan sekali-kali begitu. Manusia itu boleh melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maksudnya kadang-kadang ada manusia yang mereka itu dia rasa mati itu lebih baik untuk dia, ya. Dia rasa bahawa sesungguhnya menamatkan riwayat hidupnya itu adalah merupakan satu penyelesaian di atas masalah yang dihadapinya. Tapi Allah menyatakan tidak yang demikian. Kerana banyak lagi perkara-perkara yang belum kita lakukan. Khususnya tak cukup lagi kita nak bertaubat dengan Allah Ta'ala. Jadi ada manusia yang begitu, kan, yang jenis apa-apa sikit-sikit nak bunuh diri, yang sikit-sikit nak bunuh diri.
sikit-sikit ikhlas saja dia nak terlanjur tidur contohnya kan. Jadi dalam hal ni ada orang yang macam tu kan. Dan gejala bunuh diri ni pada akhir-akhir ini kita tengok bukan setakat orang yang non-Muslim saja, tapi sudah mula merebak ke dalam masyarakat umat Islam. Sedangkan kita tahu orang yang bunuh diri ini dosa besar. Jadi kalau kita lihatkan benda ini dah menjadi satu perkara yang kita katakan meluas dalam masyarakat. Kes-kes bunuh diri ini. Kalau di barat tu saya ceritalah kan, sebab mereka tak ada iman. Tapi kita pelik ni orang Islam ni, yang dia patutnya ada iman, patutnya dia ada Allah, dia ada agama, dia ada Rasul. Sepatutnya dia tidak akan rasa keseorangan. Sebenarnya kita ni orang Islam, jangan terikut-ikut dengan budaya orang-orang barat. Jangan terikut dengan apa yang dibuat oleh orang barat sana. Kerana mereka tu memang tak ada agama kan, dan tak ada iman. Bukan ada iman pada mereka itu. Jadi mereka itu ikut saja fikiran dan juga akal, ada juga hawa nafsu mereka dalam meletak satu perkara. Kita orang yang beragama Islam, kita kena ada panduan kita, itu Al-Quran, Sunnah, ada Allah, ada Rasul. Sebab tu kalau orang yang misal contohlah didatangkan dengan satu ujian yang cukup berat kan, kalau dia tak mampu nak solat pun, paling tidak dia duduk sebentar dan sebutlah nama Allah. Sebut nama Allah, Allah. Di situlah nanti akan datang pada satu kekuatan yang sebenarnya. Kita ni kalau dah terlalu lemah, kadang-kadang ialah kita kerja banyak, kadang-kadang kita ni masalah pun banyak juga kan. Dah rasa macam tak mampu lagi kita nak berhadapan dan kita nak menggalas akan tanggungjawab tu. Duduk sebentar, kita zikir Allah Ta'ala. Jadi dengan zikir itu dia akan menguatkan kita balik. Kan dia menguatkan roh kita. Jadi kita kena ingat, kita ni manusia, kita ada dua bentuk elemen kejadian. Satu bentuk zahir, jasad kita. Yang kedua bentuk roh kita. Kan? Dua-dua ni perlu kita bagi makan. Kalau jasad lahir, kita makan dengan makanan-makanan yang kita makan lah. Nasi lemak ke, mi goreng ke, ataupun apa-apa makanan lah. Kan? Roh kita juga diperlukan makanan. Roh kita juga perlukan vitamin. Kan? Dan roh makanannya adalah zikrullah. Roh makanannya adalah ketaatan kita kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita tak seimbang. Kita tak perasan pun roh kita punya terlalu kering dan kelaparan. Kita tengok jasad kita, Masya Allah, kan, kembam, gemuk, gedempul, contohnya kan. Kita rasa sihat dah zahir kita ini. Tetapi rupanya di dalam batin kita ni, rupanya masih tak makan lagi. Belum lagi disirami dengan makanan-makanan rohani yang menyebabkan akhirnya bila datang ujian, bila datang kekecewaan, bila datang apa yang kita namakan sebagai rasa berat dengan kehidupan, waktu tu kalau tak kuat roh dalam nak berdepan dengan perkara itu, nanti dia akan mengarah kepada benda-benda yang tak elok, benda-benda yang kita katakan tadi sampai peringkat nak bunuh diri, nak meninggalkan akan tanggungjawab, ataupun kita kata apa, fed up kan, ataupun kita kata tension kan. Sebenarnya istilah-istilah tu istilah yang tak berapa nak baik untuk rohani kita kan. Kalau kita kata produk dengan hidup, contoh kan, kita kata boring dengan hidup kita, ataupun kita kata macam stres kan. Sebenarnya itu semua perkataan-perkataan yang nak menunjukkan sebenarnya kita tak ada jalan keluar daripada apa yang kita hadapi. Dan Allah Ta'ala memberikan kaedahnya kan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kamu jalan keluar daripada jalan yang tak disangka-sangka. Jangan kat itu rezeki je kan. Kadang-kadang masalah kita pun kita rasa macam tak boleh sangat nak kita berdepan, tak boleh sangat nak kita selesaikan. Maka jalannya usahakan takwa. Dan bila kita usahakan takwa, kita zikir kepada Allah Ta'ala, paling tidak dia akan ada jalan. Dan paling tidak akan ada satu kekuatan yang timbul daripada dalam diri yang akan membawa kita kepada kebaikan kan. Jadi ini yang penting untuk kita buat sebenarnya. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran ini, janganlah kita ini menginginkan sesuatu kematian yang kita belum bersedia untuk berhadapan dengan ini. Allah mengatakan sekali-kali, jangan begitu, manusia itu perlu melaksanakan apa yang dia, itu Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Jadi Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala suruh kita tu untuk melihat makanannya. Kenapa Allah Ta'ala suruh melihat makanan?
ini ibarat yang kita katakan tadi, makanan itu ya, pada zahir kita ni nampaklah makanan, tapi batin kita makanannya macam mana? Makanan hati itu bagaimana? Hari ini dah kita sudah membaca surah Kahfi contohnya, pagi-pagi Jumaat contohnya kan. Sudahkah kita baca surah Kahfi awalnya 10, akhirnya 10 kan? Sudahkah kita isinya dengan zikrullah, kita isi dengan la ilaha illallah, kita isi dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita isi dengan astaghfirullahalazim kan? Sebab dalam hidup kita ni sehari semalam jangan lupa bertiga perkara ni. Pertama zikrullah, itu la ilaha illallah. Jangan lupa selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terutama hari Jumaat. Memang dilipat gandakan pahala salawat itu ya. Dan yang ketiganya dengan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim kan. Jadi Allah suruh kita perhatikan makanan kita. Kalau di sudut zahirnya Allah Ta'ala suruh kita tengok macam mana makanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu. Kadang-kadang kita tak terfikir macam mana ikan yang mungkin sumbernya di Laut Cina Selatan kan. Kemudian dia punya tumbuh-tumbuhannya ataupun dia punya sayurnya mungkin daripada pergunungan tanah tinggi di Cameron Highland boleh bertemu di dalam pinggan kita itu kan, macam ibarat kata pepatah lah kan, ikan di laut asam di darat akhirnya bertemu di dalam pelana kan. Begitu keadaannya. Allah Ta'ala suruh kita fikir. Tapi lebih dalam daripada itu, kalau kita ambil secara isyari ya, secara tafsir sufi ya, makanan itu juga Allah Ta'ala sebut bukan setakat makanan yang zahir ya, makanan yang batin juga kan, makanan yang kita katakan makanan roh itu, zikrullah, ma'rifatullah, cahaya hidayah daripada Allah. Itu pun kita kena usahakan juga, sebab roh kita makan itu kan. Dan roh kita makan ilmu, dan akal kita makan ilmu. Jadi semua itu adalah merupakan benda-benda yang perlu kita perhatikan ya, jangan kita alpakan. Sebab kalau kita alpakan, nampak saja pada yang bentuk zahirnya, nanti zahir saja kita akan jaga, yang batinnya, makanan batin ni kita tak jaga ya. Kita tidak ambil peduli, yang menyebabkan akhirnya kita akan rasa kecewa bila diletakkan ujian. Kita akan rasa lemah bila mana Allah uji kita. Jadi kekuatan dalaman ni diperlukan apa? Diperlukan ilmu dan amal. Dia perlukan ilmu dan amal. Dan ilmu sebagai panduan, amal tu yang kita katakan tadi paling tidak mesti ada 3 perkara. Satu zikrullah, yang keduanya selawat, yang ketiganya istighfar. Paling tidak. Di samping jagalah yang fardu dan yang sunat. Jadi ini penting untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Sebab dia kadang-kadang dalam kehidupan kita ni Syafiq kan, kita tak sedar sebenarnya Allah bayar cash kat kita. Kita tak sedar. Betul. Cuba kita satu hari kan, cuba kita rasakan atau cuba kita buat kan, jaga semayang betul-betul. Bermula daripada subuh tu sampai isyak. Kita cuba ambil awal waktu. Kan, subuh awal waktu, zuhurnya awal waktu, kan, asarnya awal waktu, maghrib awal waktu, isyak awal waktu. Kita ambil awal-awal waktu kan, kita jaga betul semayang. InsyaAllah dengan kita jaga semayang tu, tengok urusan kita Allah akan permudahkan lagi. Sebab kata para ulama, jagalah akan solat kamu, nanti Allah akan permudahkan urusan dunia kamu. Kan, kadang-kadang kita tak perasan bila kita lewatkan solat contohnya kan, bukan tak boleh kita nak lewatkan solat dalam arti kata pada pertengahan waktu tu, sebab ini isunya kita ada takwa versus dengan fatwa lah. Kan, kalau kita katakan boleh je kalau segi fatwa tu pukul 4 nak semayang zuhur, boleh kan. Betul. Tapi dari segi takwanya tu tak apa kena lah kan. Tapi kita cuba ambil jalan takwa dulu kan. Maksudnya kita jaga semayang kita ni, nanti kita akan nampak macam mana Allah Ta'ala akan jaga kita punya urusan dunia kita. Tapi kita cuba tengok nanti, kalau kita lewat akan semayang, kita akan dapat lihat sendiri dalam kehidupan kita, nanti ada benda yang kita nak, ada je benda Allah lewatkan. Kadang-kadang rezeki kita Allah lewatkan. Kadang-kadang ada je benda yang Allah Ta'ala lewatkan. Ada je benda yang Allah Ta'ala bagi kehidupan kita tu agak tidak teratur kan. Malah kadang-kadang kita tak perasan kan, bila mana kita lewat dengan Allah Ta'ala ni kan, tak ada orang nak marah kita kan, tak ada orang nak marah kita, tak ada orang nak tegur kita. Tapi kadang-kadang jadi pada anak kita kan, bila kita suruh dia satu benda, dia lambat, dia tak buat kan. Kita suruh dia pergi mandi, dia malas. Kita suruh dia baca buku, dia malas.
Yang menyebabkan kadang-kadang kita nak marah. Kan? Baik. Anak kita, bila dia lambat daripada menunaikan apa yang kita perintahkan, kita marah. Kan? Tapi kita melewatkan daripada apa yang Allah Ta'ala suruh pada kita, saya pun nak marah. Jadi kat situlah kemudiannya nanti sebenarnya itu teguran Allah Ta'ala pada kita. Kita tak sedar, kan? Kita tak perasan, rupanya, oh, itulah benda ni. Allah bagi pada kita. Kan? Jadi ini kita kata, melihat dengan mata hati tu. Kan? Melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala saja, bukan dengan ilmu saja, tapi kita akan tengok dengan mata hati. Jadi, di situlah kalau kita lihatkan, Allah menyatakan pada kita, untuk kita melihat semua apa yang ada dekat, perkara-perkara dekat kita, hatta kepada makanannya sekalipun. Kan? Allah kata, lihatlah bagaimana makanan kamu, ya. Dan dikatakan, kamilah yang telah mencurahkan air dengan melimpah ruah daripada langit. Kemudian kamilah yang membelah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di sana kami menumbuhkan biji-bijian. Nah, semua nak kena tengok dengan kacamata tauhid. Semua nak tengok dengan pandangan mata hati. Benda-benda ini semua benda yang biasa. Benda-benda yang biasa, tetapi siapakah yang menghidupkan akan tumbuh-tumbuhan? Siapakah yang membawa rezeki kepada kita? Jadi kalau benda tu kita dapat faham, sebenarnya Allah nak beritahu apa? Siapa yang hidupkan kamu? Siapa yang memberi masalah kepada kamu? Yang kamu rasa susah sangat. Sebenarnya semua Allah. Hakikatnya semua Allah. Yang memberikan kebaikan kepada kita, yang memberikan kepada kita masalah, yang memberikan kita ujian, semuanya Allah. Kan? Jadi, dalam kita memahami pandangan tauhid ni, bila mana kita tahu bahawa Allah lah yang telah memberikan kepada kita segala-galanya, kita tahu yang Allah jugalah yang akan menyelesaikan segala perkara. Kembalilah kita kepada Allah. Serahkanlah diri kita kepada Allah. Maka di situlah kemudian nanti Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk kita. Itu dia. Jadi, di sinilah disebutkan Allah Ta'ala menumbuhkan biji-bijiannya, Allah menumbuhkan anggur, sayur-sayuran, zaitun dan pokok kurma, dan juga kebun-kebun yang subur. Dan ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Tanda wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sepatutnya kalau orang yang ada mata hati, dia akan nampak semuanya nikmat yang tak terhingga daripada Allah. Betul. Tengok sekeliling maka dia kena bersyukurlah. Tengok sekeliling kita ni. Tengok sekeliling kita je. Cuba kita, cuba Syafiq pagi-pagi bangun tiba-tiba tak boleh nampak, buta. Allahu Akbar. Kan? Yang selama ni kita biasa tengok dengan mata kita, tiba-tiba satu pagi kita bangkit buta. Kan? Macam mana kita rasa? Sebab tu ada pepatah yang mengatakan nikmat ni dia hanya akan dapat dirasai apabila dia hilang dari kita. Kalau dia ada bersama kita, kita tak rasa ternikmat. Tangan kita, pandangan kita, apa yang ada dekat-dekat kita ni, kita tak rasa nikmat. Tapi bila dah hilang dari kita, barulah kita rasa nikmat. Dan nikmat itulah yang patutnya kita kena syukur. Jadi Allah menyatakan ini semuanya daripada Allah. Kemudian ayat yang ke-31, Allah menyatakan wafaqihatun wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sahah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah tarqahuha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Baik. Seterusnya daripada ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-42, Allah menyatakan dan juga buah-buahan serta rumput-rumput. Semua itu adalah untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua, maka pada hari itu manusia lari daripada saudaranya dan daripada ibu dan bapanya dan daripada isteri dan anak-anaknya serta daripada orang dan setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang tidak terhenti. Pada hari berkenaan ada wajah-wajah yang berseri, tertawa dan riang gembira. Dan pada hari itu juga ada pula wajah-wajah yang diliputi debu, surat. Diliputi dengan kegelapan yang ditipukan dengan kehinaan dan kesusahan. Maka mereka itulah orang-orang yang kafir lagi derhaka. Itu dia.
Ya. Jadi sementara Allah bagi nikmat kat dunia ni, kita kena syukur, ya. Kita kena menganggap dia itu sebagai satu pemberian daripada Allah, dan dengannya itu kita dapat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya kalau kita tak syukur di dunia pada hari ini, nanti akan datang satu ketika bila mana kita itu nanti di hari akhirat kita akan berdepan dengan kiamat. Kita akan berdepan dengan hari kebangkitan. Yang mana waktu tu dikatakan anak dan ayah tidak akan dapat untuk bersama lagi. Malah dikatakan tadi lari, ya. Lari daripada ibu, lari daripada ibu dan bapanya. Pada hari itu manusia lari daripada saudara-saudaranya. Dia lari daripada isteri dan anak-anaknya. Dan setiap kita itu di waktu itu menanggung amal kita masing-masing. Betul. Ya. Maka di sinilah kalau kita lihatkan satu peringatan yang Allah Ta'ala nyatakan, kalau kita nak bersama nanti, tak lari nanti di hari akhirat, kita bersamalah membangunkan agama di dunia pada hari ini. Bersamalah kita ni membangunkan akan iman kita di dunia. InsyaAllah nanti di hari akhirat, bukan kita lari daripada saudara-saudara kita, malah mungkin kita akan menyelamatkan lagi saudara-saudara kita daripada kebinasaan dan juga kita katakan huru hara yang sangat dahsyat itu. Ya. Sebab akan ada nanti orang-orang yang kalau tahfiz, orang yang hafiz Quran, dia ada syafaat untuk selamatkan keluarga dia. Kan, kalau orang yang dikatakan ulama, wali Allah, dia ada cara dia untuk menyelamatkan orang yang dekat dengan dia. Maka di situlah sebenarnya satu perkara yang Allah nak menyatakan pada hari tersebut. Maka waktu tu ada wajah-wajah yang gembira, yang ria, itulah wajah orang beriman. Sedangkan di waktu itu juga akan ada wajah-wajah orang yang muram, durja, yang itulah golongan orang kafir dan berhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu, untuk kita berbahagia di hari akhirat, hendaklah kita mulakan di dunia. Maka hendaklah kita bijak sana dan bijak sini. Ya. Kita kata bijak sana, bijak di sana lah. Dan kita mulakan kita punya kebijaksanaan tu di dunia atau di sini, insya-Allah. Jadi secara keseluruhannya, surah Abasa ini dia mengajak kita untuk memperdalamkan pandangan kita sampai ke peringkat mata hati, ya, sampai kita melihat bukan setakat benda yang lahir, bukan setakat makanan kita, tapi apa yang akan menjadi kebahagiaan kita di hari akhirat kelak, ya, bukan setakat benda-benda yang zahir, tapi benda-benda yang batin, yang dengan itu kita akan dapat petunjuk bahawa sesungguhnya kehidupan ini tidak hanya berhenti di dunia sahaja, tetapi kita akan sambung nanti dan akan berterusan nanti sehinggalah sampai ke akhirat, ya. Jadi mudah-mudahanlah kita termasuk dalam wujuhun yawma idzin musfirah, ya, dhahikatun mustabsyirah, ya. Dan kita mengharap wajah kita itu akan bercahaya-cahaya, berseri-seri, dan dalam keadaan tertawa dan segembira untuk kita bersama dengan diri kita, keluarga kita, dan orang yang kita tersayang nanti di hari akhirat. Biarlah bahagia kita itu membawa ke jannah, kan, bawa kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan janganlah Allah Taala menjadikan kita dengan wajah-wajah yang hitam legam dan gelap kita, dan di waktu itu muram durja yang ditutupi dengan debu di atasnya, kerana itulah wajah-wajah golongan orang-orang yang kafir dan derhaka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita berkongsi dengan para penonton kita, para pendengar kita terhadap surah Abasa ini. Jadi kesimpulannya, tajamkan mata hati, kenali diri untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Masya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Syafiq. Masya-Allah doktor, satu persatu sebenarnya kalau kita dengar ayat ini sungguh menginsafkan kita, mengingatkan kita ini kepada kejadian-kejadian dan juga apa sahaja yang Allah wujudkan atas muka bumi dan juga akhirat, alam akhirat nanti adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sehalus-halus zarah sehinggalah sebesar-besar objek, benda, kan, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah doktor, banyak perkara yang kita boleh belajar dalam surah ini. Jom sama-sama kita teruskan membaca Al-Quran ini, tambah-tambah kita dapat tadabbur sama-sama. Selepas ini pun boleh lagi buka, bukan kata saja dekat rancangan Radio IKIM ni saja, kan doktor. Kita harapkan terus kita buka tadabbur ini bersama dengan keluarga dekat rumah tu, kan.
ambil masa seketika waktu maghrib tu, selepas maghrib tu buka sekejap, setengah jam jalan kita ceritakan kehebatan Al-Quran. Betul-betul usrah kita buat sama-sama dengan ahli keluarga kita. Terima kasih doktor atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang pula. Kita akan teruskan lagi untuk buka tadabbur surah lain pula untuk kita belajar sama-sama nanti, insyaAllah doktor. Okey, doktor, semoga baik-baik di sana untuk doktor dan dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum doktor, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan tadabbur ini, dan untuk anda teruskan setia bersama kami sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Pastikan anda terus berada juga di platform media sosial, like, comment, share banyak-banyak di situ untuk dapat lagi manfaatnya bersama-sama. Okey? Kekal di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Ya Rasulullah, ya Badr
tak sanggup tahan buat selamanya. Yeah, sebaiknya aku mempunyai rencana, dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya, dan aku sudah berubah. Yeah. Struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Mereka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik, di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wudu, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu, dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Jom dapatkan tawaran istimewa produk dan perkhidmatan pelancongan mesra Muslim di Malaysia sempena Islamic Tourism Month dari 21 Ogos hingga 17 September dan menangi hadiah-hadiah menarik dengan menyertai Islamic Tourism Month TikTok Challenge. Untuk maklumat lanjut, layari www.itm2023.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2023 dianjurkan oleh Islamic Tourism Center. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmal Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmal Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad tertaluk kepada terma dan syarat. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sering kita terlepas pandang Apa yang kita terlepas pandang bahawa bila kita telah menunaikan haji, kita kata dah sudah-sudahlah. Sedangkan sepatutnya setiap masa kita berdoa pada Allah bagi orang yang telah menunaikan haji agar berdoa pada Allah, ya Allah,
terimalah amal ibadah yang kami lakukan dalam ibadah haji dulu itu ya Allah. Walaupun mungkin dia pada 10 tahun yang lampau, mungkin ada orang pergi 20 tahun yang lampau, tetapi tanpa henti dia kena minta pada Allah, minta lagi pada Allah. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab Nabi menyebutkan bagi haji yang Allah terima, tidak ada baginya ganjaran melainkan syurga Allah. Sebab syurga ni Masya Allah kita rasa benda yang tertinggi, tetapi sebenarnya benda yang terendah daripada bawah sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Orang mengerjakan haji, dia disayangi oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita dah pernah mengerjakan haji, jangan kita kata oh saya